سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan juga lapangan masa untuk sama-sama kita berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fati Faridatil Faraid. Kita berada pada muka surat 65. Bukan, pada muka surat 63. Kan itu orang murtad. Tadi orang murtad oleh ya sebenarnya. Muka yang ke-63 di bawah sekali cetakan bahasa tulisan Jawi yang tulisan Umi 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Orang murtad. Sebelum ini dibincangkan kepada sebab murtad. Dan murtad itu sendiri maknanya kembali, ar-ruju', kembali daripada Islam kepada kufur. Jadi diceritakan sebelum ini apa sebab boleh seseorang itu menjadi murtad. Apa sebab boleh jadi murtad? Maka dibahagi kepada 3. Sebab ada dengan perkataan, ada dengan perbuatan dan ada dengan i'tiqad. Maka dibincangkan pula bila seorang itu telah dikira murtad, apa hukum orang murtad ni? Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah, a'udzubillahi min zalik. Kata pengarang rahimahullah, orang murtad katanya apabila jadi murtad seseorang nescaya wajib di atas yang berkuasa menyuruh kembali semula kepada agama Islam. Bila seorang tu dah diisytiharkan atau dihukumkan dengan murtad, maka pihak berkuasa wajib kena suruh dia kembali balik kepada agama Islam. Ini tuntutan dan kewajipan pihak yang mempunyai kuasa. Masuk daripada amal ma'ruf nahi munkar. Bila kamu melihat kemungkaran, kalau boleh, dengan apa dia, dengan kekuasaan, dengan tangan. Kalau tak mampu, dengan perkataan. Kalau tak mampu, dengan hati. Jadi yang dengan maksud ia dengan tangan itu ialah dengan kekuasaan. Maka pihak berkuasa memang ada kuasa lah, sebab nama dia pihak berkuasa. Pihak berkuasa bukan saja-saja nama pihak berkuasa tu. Sebab dia ada kuasa, dia boleh kata saya tak ada kuasa. Tak ada kuasa apa? Ada. Jadi ingat Datuk Pandika, speaker Dewan Rakyat dulu, dia kata if you have the power and use the power, you are powerful. Makna kita ada kuasa dan kita guna kuasa, powerful. Powerful. If you have the power and you don't use the power, you are bloody fool. Ada kuasa tak guna, jadi makna orang tu tak cerdik lah. Mana? Makna itu. Jadi pihak berkuasa dia ada kuasa. Cuma pihak berkuasa tu kita tak boleh anggap kita nak selalu. Ni netizen kadang-kadang masalah juga. Nak selalu. Bila pihak berkuasa dia kena ada ikut prosedur dia lah. Sebab kita dalam negara yang ada undang-undang, kena jaga keharmonian masyarakat, banyak benda. Cumanya dari segi kuasa mereka ada kuasa.
Bagaimana hikmah menggunakan kuasa itulah. Itu bergantung kepada orang yang memimpin dan juga yang dipilih itu. Dia pilih orang yang bijak, pandai, mereka akan gunakan kuasa dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak akan menyelewengkan. Nampak? Jadi apa nama ni, dia kata orang murtad ni, pihak yang berkuasa wajib menyuruh kembali semula kepada agama Islam. Kembali balik kepada masuk Islam balik. Dengan cara mana? Dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Itu masuk Islam dengan tu lah. Bila kufur nak masuk Islam, apa perkara mula-mula? Mengucap dulu, menyaksikan dulu, yakin dulu, kemudian dan taubat. Kena taubat lah. Sebab apa? Kerana dia telah melakukan dosa. Murtad ni dosa dan sebesar-besar dosa. Maka taubat, perlu taubat. Bukan masuk Islam gitu saja. Kena taubat. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Sebab itu dia kena taubat daripada dosa murtad itu. Dan kalau ia enggan, kalau dia enggan, tak boleh. Jadi prosesnya, ya, kalau ikut je lah yang sebagaimana disebut oleh para ulama fiqh, maka kerajaan tahan orang ni. Tahan maknanya penjara lah, penjara, tahan ke kuarantin ke, macam-macam lah. Jadi kena tahan dia, penjarakan dia, dan suruh dia tarik balik, suruh dia masuk Islam balik, taubat dan buat perkara-perkara yang berkaitan dengan tu lah. Bukan maknanya kabur saja. Apa dah? Siapa yang murtad tu masuk mulalah Islam. Dia kena guna kekuasaan. Kalau kabur gitu dah perlu baca. Penceramah kita pun boleh. Orang-orang biasa boleh nasihat dengan mulut ni. Jadi kuasa bagi pihak berkuasa ni kena guna tekanan. Cara tekanan tu bergantung lah. Ditahan, dipenjarakan. Lepas tu dalam penjara tiap-tiap hari, sebut ulama disebutkan bahawa kena suruh dia taubat tiap-tiap hari. Dalam masa 3 hari, sebagaimana pandangan sebahagian ulama, disuruh dalam masa 3 hari. Dan kalau ia enggan, orang tak mahu juga, nescaya wajib atas umpama raja daripada orang yang kuasa membunuhkan dia. Jadi hukuman dihukum dengan hukuman riddah. Hudud bagi riddah ini ialah dibunuh. Sebab apa? Sebab orang ini tidak mengaku ketuhanan pencipta dia, maka hidup dia tak ada nilai. Kalau orang tanya apa relevan dan apa hikmatnya, hikmatnya orang yang tidak mengaku dan tidak mempercayai bahawa dia itu dicipta oleh pencipta, maka orang ini tidak ada gunanya lah dari segi hidupnya tu. Tuhan tu sendiri dia tidak mengaku. Jadi baiklah seduduk atas dunia makan rezeki Tuhan. Hidup udara Tuhan, nafas dengan udara Tuhan, minum air hak Tuhan turunkan. Lepas tu pula duduk atas pijak atas bumi hak Tuhan buat. Jadi orang ni kalau bahasa kita buat perapi berah. Berah pula mahal. Berah pula mahal, buat perapi berah je. Tapi dia bukan sewenang-wenangnya boleh setiap orang ambil tindakan. Orang ni murtad, pakat bunuh. Tak. Siapa ni? Atas umpama raja dan daripada orang yang kuasa. Orang yang berkuasa lah. Kalau raja dia sabkan, dia agihkan kuasanya ke pihak berkuasa bawah, maka pihak berkuasa itulah yang menjalankan hukum. Ini dah ada termaktub dalam undang-undang yang tertulis dalam batu bersurat pun ada. Batu bersurat negeri Terengganu ni. Jadi negeri kita ni perwataan undang-undang itu ada. Pelaksanaan, tunggu pelaksanaan lah. Pelaksanaan tu yang perlu dikuatkasakan, yang perlu ada usaha untuk ke arah pelaksanaan. Okey. Ini ikut pandangan jumhur ulama.
Tapi tidak dinafikan ada sebahagiannya. Kalau kita buka lagi perbahasan berkaitan dengan hudud, orang yang murtad ni, hukuman hududnya, ada sebahagiannya. Contohnya mazhab Hanafi, dalam perkataan dia, kalau dia perempuan ni tidak dibunuh, bahkan disuruh ditahan sehinggalah dia taubat, ataupun dia mati dalam tahanan. Gitulah. Jadi benda ini memerlukan kepada penggubal undang-undang. Disebab undang-undang jenayah ni, undang-undang yang melibatkan maslahat umum, maka pihak berkuasa dia kena lihat dalam skop yang lebih luas. Sama juga dalam masalah muamalat. Kalau tengok di Malaysia kita, banyak digunakan pandangan yang luar daripada mazhab Syafi'i, melihat kepada maslahah dan situasi sekarang ini memudahkan dan memberi kemudahan kepada masyarakat dengan pandangan mazhab lain. Maka pihak berkuasa berhak untuk memfatwakan dengan pandangan-pandangan tersebut. Maka nak ubah undang-undang tu kena panggil lah orang-orang yang ahli, yang bijak pandai, ahli ilmu ataupun ahli akademik yang ada penyelidikan dan seumpamanya untuk merangka undang-undang. Bukan satu proses yang mudah, tapi bergerak tu kena bergerak dulu. Tidak semata tak boleh ceramah je, ceramah dia ahli. Duk ceramah daripada dulu, ceramah. Jadi mana langkah ke arah pelaksanaan itu? Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tidak jadi kafir orang yang mengerja dosa besar walau banyak sekalipun. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Ini dalam akidah ada satu bab tentang hukum murtakib al-kabirah, pelaku dosa besar. Adakah pelaku dosa besar ini hukumnya macam mana? Adakah dia jadi kufur dengan sebab perbuatan dosa besarnya? Dia masuk neraka ke masuk syurga? Ini khilaf antara ahli sunnah dan juga golongan murji'ah serta golongan kita panggil sebagai khawarij. Golongan khawarij. Jadi golongan khawarij ini, mereka ini asalnya mazhabnya mazhab politik. Ada pelaku ni murji'ah khawarij ni asalnya mazhab politik, tapi membawa kepada akidah. Macam mana? Asalnya Khawarij ni golongan yang keluar daripada ketaatan Sayyidina Ali. Ketika berlaku peperangan yang mana kita tahu akhir zaman khilafah Ar-Rashidah, Khulafah Ar-Rashidin, Sayyidina Ali yang terakhir zaman itu dah manusia dan masyarakat Islam ketika itu berpecah. Ada blok yang bersama dengan Muawiyah dan ada blok yang bersama Sayyidina Ali. Dan ada blok yang melawan khalifah yang dilantik ketika sah itu ialah Sayyidina Ali lah. Kerana tuduhan macam-macam. Tuduhan kerana dia tidak menegakkan Quran, tidak menjalankan hukum Allah. Jadi cerita berkaitan dengan perpecahan tu panjang. Saya pernah cerita di Masjid Usul 3, kuliah subuh. Kuliah subuh berkaitan akidah juga. Baru dah start lagi, baru mukadimah pada minggu ke-2 dan ke-4. Jadinya bagaimana berlakunya perpecahan tersebut ialah asalnya kerana tak setuju dengan pemerintahan Sayyidina Ali. Jadi isunya isu politik dulu lah. Maka puak ni kharaja anil imam, keluar daripada ketaatan imam. Itu nama khawarij itu. Dan ada di sana puak yang tak mau ambil langsung, tak mau bersama imam dan bersama puak lawak, tidaklah. Mereka menyendiri dan mengasingkan daripada pergolakan politik. Yang asalnya golongan ni asingkan, mereka mengasingkan diri. Jadi murji'ah asalnya daripada itulah, golongan-golongan yang mana tak mau terlibat. Jadi akhirnya menjadi kepada membawa kepada isu akidah. Maka di sisi
Khawarij ini mereka menganggap pelaku dosa besar kufur. Kufur tu sebab apa? Sebab dalam Quran banyak ayat-ayat Allah menjanjikan orang buat dosa masuk neraka. Bahkan ada yang kekal. Tak? Contohnya dosa membunuh. Jadi disebut kekal dalam neraka tu. Jadi daripada nas-nas ni mereka dengan kefahaman mereka sendiri, kefahaman yang bukan daripada kefahaman sahabat, bukan daripada kefahaman yang diambil pada Nabi, isunya mereka tetap menggunakan Al-Quran dan hadis, tetapi dengan kefahaman mereka sendiri akhirnya mereka jadi sesat, jadi golongan Khawarij. Antara iktikad Khawarij ni ialah pelaku dosa besar hukumnya kufur dan masuk dalam kekal dalam neraka. Boleh. Di samping itu Murji'ah lawan sebaliknya pula. Jadi golongan Murji'ah kata buatlah dosa ke, buat amal ke, tak ada benda bila ada iman. Buat dosa tak ada kesan apa-apa pun selama mana ada keimanan. La yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun. Mereka kata tidak ada mudarat. Kalau dah ada iman dalam diri, tak ada mudarat maksiat. Buatlah maksiat benda dia, lagi ada iman, tak ada beres. Sebagaimana tidak ada mudarat, tidak ada manfaat berserta kufur ketaatan. Orang kafir buat taat ada manfaat tak? Tak ada manfaat. Orang kafir dia buat taat, boleh manfaat pahala ke tak? Tak boleh. Begitulah katanya orang beriman buat kufur selagi mana ada iman, kufur pula buat maksiat. Maksiat itu tidak memudaratkan selagi mana dia ada iman. Okey. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah macam mana? Ahli Sunnah wal Jamaah beriktikad bahawa pelaku dosa besar hukumnya orang yang asim, orang yang buat maksiat, orang yang derhaka, dan dia itu dosa berdosa yang memberhakkan dapat azab. Tetapi adakah kufur? Tidak kufur selagi mana dosa tersebut dosa yang tidak membawa kepada kufur. Sebab dosa ni ada dosa yang membawa kepada kufur, ada dosa yang tidak bawa kepada kufur. Kemudian dosa yang tidak bawa kepada kufur ni ada dosa besar, ada dosa kecil. Al-kabair dosa besar, as-saghair dosa kecil. Jadi Ahli Sunnah mengiktikad pelaku dosa besar tidak jadi kafir. Tidak jadi kafir. Dah macam mana hukumnya? Fi masyiatillah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallah, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampunkan orang yang syirik dengannya kalau tidak bertaubat. Ni kena faham ni. Orang yang syirik, syirik ni sebahagian daripada kufur lah, termasuklah kufur lah, dengan pelbagai jenisnya. Tuhan tidak akan mengampunkan dosa orang syirik. Dengan makna apa? Kalau dia tak taubat. Kalau dia taubat, itu sepakat akan diampun dosanya, dan keimanan dan taubatnya diterima dengan sepakat. Jadi maksud Tuhan tidak ampun dosa orang syirik ni kalau dia tidak bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia boleh ampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dia nak. Jadi pelaku dosa selain syirik termasuk dalam masyiatillah, orang yang Tuhan ada berhak untuk beri keampunan ataupun tidak. Terletak di bawah kehendak Tuhan. Maknanya kalau Tuhan nak ampun dosa-dosa lain, kalau tak taubat lah, kalau tak taubat, Tuhan boleh ampun, Tuhan boleh tak ampun. Kalau tak taubat, isu kalau taubat je lah. Semua dosa kalau taubat Allah Ta'ala ampun, hatta dosa syirik dan kufur sekalipun. Tapi kalau dosa dibuat dalam keadaan tidak bertaubat, dosa syirik kufur, Tuhan takkan ampun. Tapi dosa selain daripada syirik dan kufur, itu termasuk dalam kehendak Tuhan. Allah Ta'ala insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh ampunkan. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh azabkan. Baik.
Jadi orang ini berlaku dosa besar, hatta dia mati dalam keadaan berlaku dosa besar pun, maka orang ini diserah dalam masyiatillah. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa man yamut, siapa yang mati, wa lam yatub, tapi dia tidak bertaubat, min dhanbihi, daripada dosanya, fa amruhu, maka urusannya, mufawwadun, diserahkan, li rabbih, kepada Tuhan dia. Jadi orang yang mati dalam keadaan tak taubat, tak dang taubat dosa dia, maknanya kalau mati taubat, itu insya-Allah dan pasti Allah Taala ampunkan. Adapun orang mati dalam keadaan tidak bertaubat daripada dosanya, adakah dia akan diseksa ke macam mana? Jawapannya, fa amruhu mufawwadun li rabbih, urusannya diserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan nak seksa dengan sebab dosa, Tuhan boleh seksa dengan adilnya. Kalau Tuhan nak ampun, Tuhan boleh ampun dengan rahmat dia. Jadi ahli sunnah melihat bahawa pelaku dosa besar tidak jadi kafir, walaupun buat mengerjakan dosa besar, walau banyak sekalipun, walaupun banyak sekalipun. Ni banyak hadis-hadis yang cerita tentang hadis-hadis targhib. Targhib ni makna nak memberi gesaan dan juga nak menggalakkan kita untuk taubat ni, dan kita supaya mengharap kepada rahmat Tuhan. Kita dengar cerita yang biasanya, antaranya apa dia? Rahmat Allah Ta'ala beri kepada penzina. Perempuan penzina ni, kerana sebab dia beri minum air kepada anjing, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi cerita-cerita sedemikian datang tujuan untuk menanamkan rasa kita berkehendak dan juga berharap kepada rahmat Tuhan. Murji'ah pula orang, Murji'ah ni bahaya juga ni. Murji'ah buat maksiat tak ada masalah. Khawarij ni ada belah berat, boleh tahan sikit. Jadi sekarang ni Khawarij ni mazhab yang pecahan, ataupun kita panggil daripada furuk Khawarij ni ialah mazhab di Oman lah, Ibadiyah. Golongan mazhab orang-orang di Oman, mazhab Ibadiyah tu pecahan daripada mazhab Khawarij. Dia ada mazhab dia, dia ada mufti dia, dia ada fiqh dia, dia ada fiqh dia. Oman bukan Aman, Jordan, Oman. Oman Maskat tau. Ibu negara dia. Tanya mutawid ni. Baik. Jadi mazhab negaranya mazhab Ibadi. Dia ada mufti dia ada tu. Okey. Jadi Murji'ah ni fahaman dia maknanya tak ada masalah buat dosa. Ini biasanya golongan-golongan makrifah yang sesat ni. Golongan batiniyah ni biasa i'tikad mereka sama dengan Murji'ah. Kita ni tak ada masalah buat dosa ni, kerana Tuhan dah tetapkan kita ni beriman. Jadi perkataan-perkataan tu ambil daripada akar umbinya, asal daripada pahaman Murji'ah. Kemudian kalau nak cari-cari mazhab Ibadi. Kemudian kata pengarang rahimahullah, orang mubtadi'. Mubtadi' ialah isim fa'il daripada ibtida'. Iaitu bid'ah. Kita sebut bid'ah. Mubtadi' ini ialah ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Kata musannif rahimahullah, orang mubtadi' ahli bid'ah tiada dihukum dengan kufurnya. Tidak dihukum kufur lagi. Mana mubtadi' macam mana? Sebab bid'ah ni ada tahap dia. Ada tahap bid'ah yang menyebabkan kufur, ada tahap bid'ah yang tak sampai tahap kufur.
Jadi ada ahli bid'ah yang sampai tahap kufur, ada tahap yang tidak kufur. Jadi orang mubtadi' tiada dihukum dengan kufurnya seperti Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni mubtadi' ahli bid'ah. Apa kata dia? Yang berkata bahawasanya manusia ia sendiri menjadi perbuatan dirinya dengan kudrat yang Tuhan jadi di badannya. Dua tiga semenjak 2-3 minit ni kan heboh kan isu pun isu rumah tangga orang, tapi babik dengan akidah pula. Dia berpoligami itu bukan ketentuan Tuhan, tapi pilihan dia. Tuhan tak pilih pun, Tuhan tak tentu pun. Jadi kesabit dengan akidah pula. Tengok, jadi akidah ni dia benda yang mendasar dalam tindakan dan perkataan kita. Cuma belum ni tidak heboh lah. Tapi keluar satu isu, ada pula pihak-pihak yang mengulas macam-macam. Ada pula yang mengatakan Tuhan hanya buat yang baik saja, yang jahat tu manusia sendiri yang buat, manusia sendiri yang pilih, manusia sendiri yang pilih. Tuhan tak pilih bagi manusia itu, dan Tuhan tidak buat bagi manusia itu. Kacau tu. Nampak tak? Ini kenapa? Kerana tidak faham masalah perbuatan hamba, af'alul ibad. Dalam masalah akidah ni dibincang perkara ni. Apa kan? Jadi Mu'tazilah. Jadi kita kata Mu'tazilah. Ada orang dia kata Mu'tazilah tak ada dah sama sekarang. Mengaji kitab Sifat 20 ni bincang Mu'tazilah, bincang Qadariyah, bincang Jabariyah. Mana ada sekarang Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah? Macam gocoh dengan hantu dia kata. Dia kata tak ada dah. Tak. Betul lah tak ada orang ngaku dia Mu'tazilah. Persatuan Mu'tazilah pun tak ada. Persatuan pergi ke ROS, Persatuan Mu'tazilah tak ada. Persatuan Jabariyah tak ada. Tapi akidah itu ada. Akidah tu ada dalam masyarakat. Boleh ada, boleh keluar, tanyalah ustaz dalam TV, sebo satu Malaysia. Tapi jawapan berdasarkan mazhab Mu'tazilah. Apa? Nasib baik ada orang pasang. Apa tak? Pasang. Kalau tidak, maknanya kalau yang dipanggil tu nama tanyalah ustaz lah. Sebab ada title, ada PhD dan ada kedudukan. Tetapi huraian itu bukan huraian ahli sunnah wal jamaah. Atau kena jaga-jaga tu. Kena jaga-jaga. Bahkan media sosial, media umum pun, media arus perdana pun tidak terlepas daripada ancaman-ancaman bahaya sedemikian. Apatah lagi kalau benda-benda yang dapat kelulusan ataupun benda yang dibenarkan setengah tepat tu, macam-macam ceramah orang yang dijemput berceramah di dalam tempat-tempat umum ataupun di dalam siaran-siaran umum arus perdana. Jadi kalau dia bawa pandangan yang salah, habislah masyarakat. Sebab itu kena dengan cara pengajian yang berdasarkan manhaj yang ulama letak. Okey. Cikgu tahu tak isu tu kan? Tak tahu. Tanya orang puan tahu. Dia kata pilihan tu manusia sendiri pilih, Tuhan tidak pilih. Lepas tanya anak puan, dia tahu tu. Kadang kita balik pelik, buat pecah tu muka. Rumah tangga orang jadi orang lain pula jadi masalah. Okey. Jadi seperti Mu'tazilah yang berkata bahawasanya manusia itu sendiri menjadikan perbuatan diri dia. Manusia buat perbuatan dia sendiri dengan kudrat yang Tuhan jadi pada badannya. Dengan kudrat ini kita yang buat sendiri. Dan Tuhan tak buat. Dia nafi perbuatan Tuhan tu. Nampak tak? Tuhan tak buat, dah kita tak buat. Dah sebenarnya buat dah. Sebenarnya kita usaha je. Yang buat tetap Allah. Kita mengusaha dan ikhtiar. Itu istilah ahli sunnah guna, usaha dan ikhtiar pada buat tu. Yang menjadikan perbuatan ialah Allah Ta'ala.
Itu i'tiqad ahli sunnah. Ada beza ke? Ada beza lah. Kalau buat ni, maksudnya benda itu berlaku dalam keadaan kita tahu setiap detail perbuatan tersebut. Banyak mana kita, berapalah kalau kita jalan kita berapa langkah, berapa jauh, berapa jarak, berapa senti, berapa tenaga guna. Ada orang tahu sedetail itu perbuatan? Tak. Buat nak gunakan tenaga banyak mana? Tak. Kita jalan, kita arahkan hati, Allah melakukan perbuatan pada diri kita. Kita nak bangun, ada kudrat dan kemampuan kita, dan juga salamatul asbab wal alat. Badan kita ada kemampuan untuk bangun, Allah ciptakan bangun pada diri kita. Maka apa yang ada pada makhluk ini ialah usaha dan ikhtiar. Ia bukan buat. Bukan buat. Kalau manusia buat, makna pembuat itu Allah Ta'ala, bukan Allah sahajalah. Maknanya tidak ada wahdaniyah pada al-af'al. Pembuat tu bukan seorang saja, ramai lah tadi. Tak, kalau Tuhan buat, manusia buat juga. Mana pembuat tu? Ramai, bukan Tuhan seorang lah. Okey. Dan seperti orang yang ingkar, harus melihat Allah dalam akhirat. Mana ni Mu'tazilah lagi ni. Contoh i'tiqad Mu'tazilah yang sesat. Jadi Mu'tazilah i'tiqad itu sesat, bid'ah. Dan sesat dalam akidah ini, bid'ah dalam akidah hukumnya dosa besar. Tapi kufur tak? Tak kufur. Sebab itu tak kufur lagi. Payah sebenarnya nak jatuhkan hukum kufur kepada orang ni, payah. Lalu ahli sunnah wal jamaah yang mana yang diletakkan dalam kaedah-kaedah ahli sunnah wal jamaah, nak jatuhkan hukum tu kena tengok banyak. Kena ternafi syubhah, ternafi ihtimal, kena soreh. Tak. Banyak benda-benda yang kalau ada, tidak boleh dihukum kufur lagi. Salah tetap salah. Salah tu tetap salah. Berdosa tetap dosa, tapi tidak jatuh hukum kufur. Dan seperti orang yang ingkar harus melihat Allah dalam akhirat. Mu'tazilah kata gini juga, Allah tidak dapat dilihat di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat datang hadis, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu, kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kamu melihat bulan pada malam purnama. Maknanya akan ada berlaku melihat Allah dalam syurga. Ahli sunnah kata ya, melihat. Bagaimana? Kita tak boleh nak membagaimanakan, kerana melihat kita di dunia ini tak sama dengan melihat yang Tuhan akan bagi kekuatan kita melihatnya di akhirat. Bukan dengan kaifiat yang biasa, bukan dengan kaifiat seperti mana makhluk. Jadi Mu'tazilah dia kata tak. Kalau kita kata Tuhan boleh tengok, kalau nak tengok ni di dunia, dia kiaskan apa yang berlaku di dunia. Kalau nak tengok sesuatu kat dunia itu, sesuatu mesti berjising, sesuatu tu mesti bertempat, mesti berarah, mesti ada cahaya. Jadi kalau berlaku melihat Tuhan, maka lazim Tuhan berjising. Padahal mustahil Tuhan berjising. Jadi mereka pun menafikan melihat Allah. Kenapa tiada dihukum dengan kufur? Ini elah dia, kerana ada bagi mereka itu takwil. Kerana ada bagi mereka itu takwil. Sebab tu tidak dihukum kufur. Syubhah dalil antaranya takwil bagi ayat-ayat yang mana menunjukkan macam melihat. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya, ila rabbiha nadhiratun, melihat mereka itu. Jadi mereka itu melihat, muka-muka mereka itu melihat kepada Tuhan. Jadi dia kata ditakwil dengan hazah mudhaf, ila ni'matil rabbi, ni'mati rabbiha, melihat kepada nikmat Tuhannya. Jadi ada takwilan lah situ. Ada takwilan. Maka kerana ada takwil, tidak dihukumkan dengan kufur. Kalau ditolak betul ayat Quran, itu jelas kufur. Melainkan mubtadi' yang berkata wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Syak dah juga tak? Pukul 8 berapa?
Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jazakallahu khairan sayyidina. Ada soalan? Tak. Ha? Amalan apa? Amalan ibadat ahli bid'ah. Amalan ibadat ahli bid'ah. Ana tak ada jumpa lagi lah. Tak ada jumpa lagi ibarat ataupun nah yang sahih kata amalan dia tertolak belaka. Sebab dosa jika dosa bahagian tu lah. Hak bahagian lain amalan, kalau sah amalan dia terima. Sebagaimana orang yang ahli fasik, amalan dia diterima. Orang ni fasik juga ni, mubtadi juga. Jadi amalan lain tu setakat ni ana tak jumpa lagi lah yang mengatakan amalan tu. Walau kita dengar ada penceramah dan perkuliah yang kata ditolak belaka. Ditolak belaka. Kalau ada pun lah, mungkin dia ambil pada, kalau tak silap ada pernah lihat benda ni dalam Minhajul Abidin. Tapi waktu tu kena tahrir balik, kena tahqiq balik. Adakah maksud Imam Ghazali di situ dengan maksud tertolak segala amalan ni? Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.